tunjukkan bagaimana cikgu nak akses Google Classroom cikgu. Ataupun daripada Google Classroom untuk ke Jamboard cikgu. Okey. Baik ya. Okey. Nombor satu ni saya tunjuk kat sini, dia daripada google.com. Okey. Jadi kalau cikgu buka browser Chrome, okey, cikgu type google.com dekat atas ni, macam ni kan, google.com. Cikgu akan nampak dekat tepi ni dia ada 3 titik bertindih kan. Jadi di sini kalau cikgu klik klik yang 3 titik ni, saya besarkan dekat sini. Dekat sini. Ya. 3 titik ni kan cikgu. Jadi kalau cikgu klik, cikgu scroll ke bawah, kan nampak ada Jamboard. Ya. Okey. Ini satu cara lah daripada google.com. Cikgu juga boleh melalui Google Classroom. Ya. Kalau cikgu pergi ke Google Classroom, Google Classroom masing-masing, saya harap cikgu-cikgu boleh direct ke Google Classroom cikgu, login ke Google Classroom cikgu. Okey. Dekat atas ni pun sama ya cikgu. Cikgu nampak tak dekat sini ada 3 titik bertindih ni? Cikgu turun di bawah ada Jamboard. Okey. Dekat sini Jamboard. Jadi cikgu boleh klik. Ataupun ini kalau kita melalui Google Classroom lah, maknanya cikgu dah login ke Google Classroom dan cikgu pergi je ke 3 titik bertindih ni dan cikgu akan nampak Jamboard dekat sini. Okey. Ataupun cikgu boleh direct type jamboard.google.com. Ya. Ini ya. Saya pergi ke ruangan chat ni. Okay. Saya ada bagi link dekat ruangan chat tu, jamboard.google.com. Itu pun cikgu boleh terus akses kepada Jamboard. Okay. Satu lagi tadi saya tunjukkan, okay, satu Jamboard Direct, satu dari Google Drive, ya, Google Drive. Cikgu-cikgu tahu kan nak akses Google Drive? Okay, pergi drive.google.com, Google Drive. Okay. Atau dari sini pun cikgu boleh pergi ke Google Drive. Paparan Google Drive, cikgu-cikgu akan seperti ini. Ya. Okay. Cikgu-cikgu boleh akses Jamboard dari Google Drive sama ada dekat sini. Sini pun ada, ya, 3 titik bertindih ni ada Jamboard. Dekat sini kan cikgu, dekat drive cikgu, kalau cikgu pergi klik new, kan ada Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Kalau cikgu pergi more, ada di bawah ni Google Jamboard. Ini pun juga salah satu cara cikgu untuk buka Google Jamboard. Daripada Google Drive, dia terus dia terus pergi ke more ni. Cikgu pergi klik Google Jamboard. Okay. Yang ini untuk buka file Google Jamboard. Kalau saya klik, dia kata create and share. Okay, saya okay, create and share. Dia akan buka satu file Jamboard yang kosong, yang baru. Ya, itu daripada Google Drive. Okay. Jadi cikgu-cikgu boleh cuba sekarang tengok ada masalah apa-apa tak cikgu nak akses Google Jamboard cikgu. Ya. Menerusi cara-cara yang saya masukkan kat sini. Ya. Kalau nak senang cikgu pergi je jamboard.google.com, link yang saya bagi tadi. Ya. Link yang saya bagi tadi dan cikgu akan dibawa ke sini. Paparan ni.
Kalau cikgu belum ada Jamboard apa-apa lagi, kosong lah kat sini, kosong. Kosong je. Kalau pernah cikgu guna Jamboard ni, mungkin ada satu ataupun pernah cikgu apa ni, akses kepada Jamboard orang lain yang orang lain share pada cikgu, mungkin dia akan ada di sini lah, ya. Dia ada di sini. Jadi ini adalah kita boleh katakan dokumen-dokumen Jamboard yang kita pernah create lah, ya. Okey. Cikgu-cikgu boleh cuba masuk Jamboard masing-masing, boleh ke cikgu? Okey ya? Okey ke setakat ni cikgu? Setakat nak akses kepada Jamboard. Kalau mana-mana cikgu yang ada masalah apa-apa, cikgu tulis je kat ruangan chat tu ya. Supaya saya boleh jawab lah ya. Okey, baik. Alhamdulillah. Alright. Okey. Jadi ini ialah Google Jamboard. Ini sebenarnya adalah dokumen-dokumen Jamboard yang kita pernah buat lah, ya, yang saya pernah buat sebelum ini. Okey. Macam mana kita nak start Jamboard kita yang baru ialah, okey, cikgu lihat kat bawah ni ada simbol tambah ni, simbol tambah ni, new Jam. Dia klik dia tulis kat situ kan, new Jam. Jadi bermaksud new document lah, ya. Jamboard ni, dokumen-dokumen ni dia panggil Jam. Okay, jadi dia letak kat situ new Jam lah. Okay, cikgu boleh klik simbol tambah untuk create satu Jamboard yang kosong. Seperti inilah. Seperti ini. Ini Jamboard yang kosong. Okay. Jadi tadi saya pergi ke jamboard.google.com dan saya klik simbol tambah, saya dapat ke sini. Kalau cikgu daripada Google Drive, boleh juga untuk create Jamboard yang baru, pergi je ke More Google Jamboard. More Google Jamboard pun sama. Cikgu akan dapat papan cikgu yang baru. Okay. Jadi di mana cikgu buat tu nanti, dia akan save di situlah. Ya. Nanti kita akan tengok kat mana Jamboard kita ni di save. Ya. Okay. Jadi ini adalah paparan Jamboard. Jadi kalau cikgu tengok ada skrin putih kat sini, inilah whiteboard kita. Ya, inilah whiteboard cikgu. Okay. Dan saya akan terangkanlah ya semua fungsi-fungsi yang ada dalam Jamboard ni. Dia tak banyak cikgu, jadi kita tak ada rasa macam rumit sangat ya. Dia simple sebab dia punya ikon-ikon pun tak banyak dan user friendly lah ya. Cepat cikgu akan dapat belajar. Okay. Okay, yang pertama ni dekat atas ni ya. Dekat atas ni ada Untitled Jam. Okay, jadi di sini ialah untuk kita rename ataupun namakan jam kita, ya, Jamboard kita kepada nama, yalah, nama apa-apalah yang cikgu nak buat. Okey, contohnya kalau yang ini saya namakan bengkel Jamboard Kintar Selatan ya, Serta Kintar Selatan 30 April. Okey. Okey, dan terus dia bertukar kat sini. Jadi inilah nama Jamboard cikgu. Okey. Dalam drive cikgu nanti. Okey. Baik. Okey, di bawah ni ialah ada ikon zoom. Ini untuk kita besarkanlah ya. Kalau kita nak besarkan okey, kita boleh zoom in, zoom out. Cikgu boleh adjust, tengoklah ya. Ini 100%, ini fit 60%, dia akan fit macam tu. Okay, terpulang pada cikgu-cikgu nak buat macam mana. Okay, background, cikgu boleh tukar background cikgu ya, ikut mana-mana kesesuaian yang cikgu nak gunakan. Okay, mula default dia ialah putih, kosong. Yang ini ialah bertitik-titik ni ya.
Mungkin cikgu boleh gunakan ini ya, yang background bertitik-titik ni mungkin ada nak buat drawing ke, ya, shapes ke. Okay, jadi kita boleh guna ni sebagai guideline lah ya. Ada juga yang bergaris macam ni. Okay, macam dalam buku latihan kita tu. Bergaris. Ada yang ni, okay, kotak-kotak. Cikgu boleh tengok. Ya, cikgu boleh cuba-cuba tengok. Ini yang biru. Ya, all blue. Lepas tu all black. So itu je backgroundnya, ini je. Ya, supaya dia tak ada banyak-banyak color ya, sebab tujuannya ialah sebagai satu whiteboard yang jelas untuk kita tulis apa juga ataupun letakkan apa maklumat yang kita nak kepada murid ya. Jadi pilihan dia ini sahaja untuk background. Okay. Clear frame, sekiranya kita ada letak apa-apa di sini, bila kita klik clear frame dia hilang semua. Okay. Ini untuk clear frame. Okay. Okay, saya pergi yang ke bawah ni. Ya. Bawah ni. Saya pergi satu-satu. Okay, yang ini pen cikgu. Okay. Yang ini pen. Saya tukar background putih lah. Gelap sangat ni. Okay, pen. Jadi pen ni dia ada pelbagai types pen. Ada pen, ada marker, ada highlighter, ada brush. Jadi warna-warna dia semua sama. Ya, 6 pilihan warna sahaja. Okay. Jadi cikgu boleh cuba untuk pilih-pilih mana-mana warna. Kalau pen ni dia berfungsi macam untuk menulis lah ya cikgu. Ataupun nak menyemak, okay, nak menanda. Okay, ataupun nak buat apa-apa apa ni remark ke apa kan. Jadi kita pakai pen lah. Okay. Kalau kita ada macam tablet ataupun pen stylus, touch screen, laptop ataupun daripada kalau cikgu akses melalui phone ya, cikgu boleh guna je lah jari. Kalau pakai laptop ni bila pakai mouse tu susah sikit kan cikgu kalau cikgu nak tulis ya. Macam saya adalah pakai pen ni, okey lah saya boleh lah juga tulis nama. Ini kita boleh tulis-tulis kat sini. Ya, macam nak mengajar kan dalam whiteboard ni ya. Terus cikgu boleh tulis apa juga yang cikgu nak ni lah ya. Okay, jadi kalau untuk hilangkan apa yang kita buat dalam ni, cikgu boleh pergi undo. Okay, undo dia akan hilangkan satu persatu atau cikgu clear frame. Dia hilang semua. Okay. Kalau kita undo dia ada balik. Okay. Di bawah pen ada eraser. Eraser cikgu boleh padam. Okay. Itu untuk pemadam. Okay. Yang ini ialah select tool. Select tool ni sekiranya kita ada letak gambar ataupun nanti saya akan letak ada sticky notes ke apa ke, nanti kita boleh select. Ya. Dia untuk select gambar ataupun apa-apa yang kita letak dekat ni ya. Okay, yang ini select tool. Yang ini sticky note. Sticky note ni yang menarik cikgu-cikgu. Okay. Sticky note ni, ya kalau cikgu klik, yang ini berfungsi macam sticky note yang sebenar tu. Ya. Okay. Kalau saya tulis kat sini, kan. Okay. Saya save. So dia akan keluar dekat situ. Dia akan keluar kat situ. Jadi kita boleh pilih color-color yang berbeza. Ya. Untuk cikgu ni guna sebagai apa-apa tujuan lah ya cikgu-cikgu. Ni fungsi sticky note di mana dia akan letakkan message ataupun apa juga yang cikgu type dalam bentuk sticky note. Okay. Save dia akan situ. Dia akan kat situ. Okay. Jadi kita boleh ubah. Yang ini yang select tool tu. Select tool tu kita boleh ubah-ubah dia. Kita boleh besarkan dia. Kita boleh sengitkan dia. Ya, cikgu macam ni. Kalau cikgu rasa macam tak mau benda ni, nak edit, saat silap ke apa ke, boleh edit. Boleh duplicate ataupun boleh delete. Delete. Okay. Ini dia mudah cikgu.
Ya, semuanya ada je dekat situ. Tu cikgu nak edit atau sebagainya. Okey, yang itu berkaitan sticky note. Bawah sticky note ni, ini ada add image. Add image. Okay. So kalau saya klik yang add image tu, fungsi dia adalah untuk kita add gambar-gambar. Ya. Dan dalam add image ni, ada beberapa pilihan di mana cikgu boleh upload gambar daripada laptop, ya, daripada drive laptop, ya, yang cikgu ada. Okay. Ya, from device. Ataupun cikgu boleh pergi ke Google Image Search. Ya, Google Image Search. Okay. Jadi dekat sini, contohnya kalau saya nak cari tentang, saya nak ikon lelaki kan. Contohnya lah ya. Ada simbol lelaki dan perempuan. Okay. Dia ada boleh pilih kat sini kan. Jadi ini search dekat sini dia akan keluar ikut apa yang kita search lah. Okay. Kalau tengok kat sini cikgu ada any type ni kan. Kalau cikgu klik warna kan, dia akan keluar ikut warna yang cikgu nak tu saja. Ya. Macam tu. Itu warna merah. Kalau cikgu nak orange, dia akan keluar ikut orange. Apa sajalah cikgu kalau cikgu search tadi, cikgu boleh cuba sendiri ya. Okey, contohnya kalau saya nak ambil satu gambar ni, saya akan klik dan saya select dan dia akan keluar dekat saya punya whiteboard. Okey, ni Jamboard. Okey, ni saya letak kat atas ni. Nanti saya nak ni guna ni. Okey, let's say kalau saya nak cari lagi satu gambar, man. Okey. Ada satu gambar, pilih satu gambar, cikgu select dan dia akan keluar dekat situ. Okey. Kalau kat sini lah contohnya. Ya. Ada aktiviti sikit nanti saya buat ni. Okey. Ni saya delete dulu. Okey. Yang itu untuk gambar cikgu. Bawah ikon gambar ni, dekat sini ialah ikon laser. Ya, kalau cikgu klik, cikgu bila buat macam ni, dia macam laser kan, macam cikgu nak stresskan benda ni, tapi dia bukanlah menconteng, dia akan hilang. Okay. Ini cikgu boleh gunalah kalau cikgu nak mengajar secara Google Meet, ya, dengan murid-murid. Cikgu buat satu sesi Google Meet, cikgu buat share screen yang macam saya buat ni. Jadi cikgu boleh tunjuk Jamboard ni untuk cikgu guna sebagai penerangan kepada murid-murid. Cikgu nak ajar murid-murid, cikgu boleh guna Jamboard ni. Ya, dan murid akan dapat tengok di device mereka masing-masing Jamboard ni. Itu ialah laser. Okey, macam mana? Macam mana kita nak share kepada murid kita? Okey, jadi ada dekat atas ni kalau cikgu nampak dia button share. Button share ni dia by default dia ialah private. Dia private. Cikgu je sendiri boleh tengok. Melainkan cikgu share kepada murid cikgu baru dia akan berubah. Okey? Okey. Jadi nanti saya nak share kepada cikgu-cikgu, saya nak cikgu-cikgu cuba masuk. Boleh ke tidak kan? Okey. Jadi sebelum saya share, saya buat dulu saya lengkapkan dulu Jamboard saya ni, ya. Mungkin saya buat satu garisan kat sini. Pakai ni pen, tadi pakai laser pula. Okey. Satu garisan kat sini. Okey. Saya buat satu tajuk dekat tengah-tengah ni. Menu yang paling menarik cikgu. Happy. Okey. Okey, contohnya macam ni lah ya cikgu. Saya buat kat sini tengah-tengahnya.
Okey, ni tajuk. Ya. Tajuk untuk apa tu perbincangan kita lah kononnya. Tajuk dia ialah apa menu yang paling menarik cikgu masak masa PKP ni. Okey. Jadinya jadi saya padam yang tengah-tengah ni, kalau tidak nanti dia nampak tak elok. Cikgu boleh padam lah ya. Padam je. Okey. Okey, jadi nanti saya nak share pada cikgu-cikgu Jamboard saya ya. Saya nak share pada cikgu link ya, link untuk cikgu akses terus ke Jamboard saya, dan saya nak cikgu cuba guna tool sticky note ni ya. Cikgu pergi ke tool sticky note ni, cikgu type lah. Gunalah warna-warna lain-lain yang ada dalam ni ya. Apa-apa menu lah ya. Ni tajuk je. Jadi cikgu nak cuba Jamboard ni guna sticky note, cikgu type dia lah apa-apa menu yang cikgu pernah masak ke, atau cikgu pernah rasa, atau cikgu pernah buat kan. Dalam masa cuti PKP ni kita tahu semua kita ni memang tiba-tiba jadi pandai memasak kan. Jadi mungkin boleh kita kongsikan kat sini kan. Okay. Cuma saya bahagikan Jamboard ni kepada dua kalau cikgu perasan. Yang ini ialah untuk perempuan, respon daripada cikgu-cikgu perempuan. Yang ini respon daripada cikgu-cikgu lelaki. Jadi kita tengoklah ya. Perbezaannya macam mana ke. Jadi bila cikgu masuk nanti, cikgu isi di bahagian cikgu sahajalah ya yang berkenaan. Kalau perempuan di sini belah sini. Kalau lelaki di belah sinilah. Okey. Okey. Ini tu tugasan cikgu-cikgu lah ya untuk cikgu cuba. Dan begitu jugalah kalau kita bagi arahan pada murid-murid. Sebab Jamboard ni bila kita dah share pada murid-murid, kalau cikgu nanti cuba, dia orang akan seronok. Dia orang akan mulalah main sana sini kan, gerak sana sini. Jadi kita bagi dulu instructionnya kepada murid-murid kita. Okay, supaya mereka ikut arahan dan kita punya Jamboard tu nanti akan lebih tersusun. Okay. Baik, macam mana nak share? Cikgu pergi ke share ni. Okay. Kalau cikgu tengok kat sini, private kan? Private. Only you can access. Okay, so kita tak nak lah private. Kita nak tukar. Okay, cikgu klik change. Bila cikgu klik change, cikgu pergi ke anyone with the link kan? Untuk ini on anyone with the link. Okay, cikgu pilih yang ini. Okay, jangan yang lain tau cikgu, sebab yang lain-lain ni maknanya anyone Ministry of Education ni kan, kalau ID MOE je. Jadi kita tak nak lah macam tu. Kita nak terbuka kepada siapa yang dapat email, sebab kadang-kadang murid kita ada yang guna akaun Gmail, ada yang MOE, ada yang akaun lain-lain. Jadi kita nak terbuka lah. Kalau tidak, yang ini cikgu nak pilih ni dia MOE sahaja. Okay, jadi on anyone with the link. Anyone ni can edit ya. Cikgu buat can edit. Okay, lepas tu cikgu save. Okay. So yang ini kita dah ubah dah dia. Yang ini owner setting ni cikgu boleh klik lah ya, kalau cikgu tak nak editor orang-orang lain tu ubah apa-apa. Okay. So kita save changes. Okay, link dia cikgu kat mana? Dia ada dekat atas ni. Dekat atas ni, link to share. Okay, so link atas ni cikgu highlight, cikgu copy. Ctrl C, atau copy ni, ya, atau klik Ctrl C dekat keyboard cikgu. Dan dekat Telegram ataupun WhatsApp murid-murid kelas, murid-murid cikgu paste link Jamboard tu. Okay, link Jamboard tu. Okay, link Jamboard tu. Jadi cikgu-cikgu cuba dulu klik link yang saya dah paste dekat ruangan chat ni. Tengok cikgu boleh masuk ke tidak? Ya. Okay. Saya nampak kat situ ramai dah
berjaya masuk, kita sebagai guru kita akan nampak dekat atas ni cikgu. Berapa orang dah masuk. Ada 11 orang, ada 12 orang dah masuk. Jadi cikgu-cikgu boleh tak edit untuk tambah sticky note. Cuba cikgu-cikgu cuba klik sticky note tu. Okey, saya dah nampak dah ada yang bagi respon. Bingkai ubi kayu. Okey, jadi cikgu boleh apa ni? Gerak-gerakkan kan? Gerak-gerakkan. Okey. Cikgu boleh adjust. Jadi cikgu tengok kat situ. Bila cikgu masuk kepada Jamboard guru, dia akan jadi macam ni lah. Benda bergerak. Lepas tu akan ada orang yang akan gerakkan orang lain punya. Macam tu lah cikgu. Tapi tak apalah, kita bagi keseronokan tu pada murid-murid untuk mereka cuba. Cuba buat sesuatu yang lain kan dalam masa PKP ni. Kenapa saya tengok semuanya dalam bahagian perempuan, cikgu lelaki? Tak ada. Tak ramai ya cikgu lelaki hari ni. Kan? Cikgu lelaki sama ada tak pernah dia lah tak masak lah kot. Ya. Okey, kalau cikgu lelaki, cikgu tulislah menu yang cikgu pernah makan. Yang menarik. Kalau lah kata tak masak kan. Tak apa. Tulis je lah menu apa-apa cikgu. Tak ada masalah. Ya. Jadi saya tengok bahagian perempuan ni makin lama makin penuh, tak muat dah ruang. Kawasan cikgu lelaki ni kosong lagi kan. Terima kasih cikgu-cikgu yang mana yang bagi respon kepada Jamboard saya. Jadi nampak kat sini banyaknya menu-menu cikgu kan yang cikgu dah sediakan dalam masa PKP ni. Okey. Jadi begitulah caranya bila kita nak share pada murid kita melalui link tersebut, dan bila murid klik dia akan terus dapat akses kepada Jamboard cikgu dan dia akan boleh bagi respon terus dalam tu. Cuma kita kena pesan pada murid-murid kita, jangan nak sabotage orang lain punya, jangan nak edit orang delete ke apa ke kan. Tulis. Jadi itu sebablah pentingnya kita bagi arahan pada murid-murid kita apa yang mereka perlu buat di Jamboard yang kita tugaskan. Jadi nanti saya akan tunjukkan pada cikgu contoh-contoh aktiviti yang mungkin kita boleh bagi pada murid-murid. Okey. Cikgu-cikgu boleh tulis sekejap ya cikgu. Okey. Okey. Ini tu satu. Okey, cikgu lelaki masih itulah ya. Dia tak banyak. Jadi dah penuh dah kawasan perempuan ni. Terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih kerana bagi respon. Jadi kalaulah cikgu rasa macam okeylah cukup dah. Saya pun dah tak nak cikgu-cikgu lain untuk ataupun maksudnya kita dah nak close. Kita dah nak close Jamboard ni ya. Cikgu boleh pergi je balik ruangan sharing tu. Cikgu boleh tutup kat situ. Ya, kat sini balik cikgu boleh change. Cikgu type balik private. Cikgu pergi balik private untuk cikgu close. Jadi orang lain dah tak boleh nak edit dah. Ya. Jadi ni saya biarkan dululah. Okey. Okey cikgu. Baik. Jadi sekarang ni cikgu, saya dah tunjukkan pada cikgu bagaimana cikgu nak access Jamboard, bagaimana cikgu nak share link tu tadi melalui button share tu ya. Lepas ini saya akan tunjukkan pada cikgu-cikgu contoh-contoh lah ya tugasan-tugasan yang mungkin kita boleh gunakan. Okey. Baik. Okey, terima kasih cikgu, banyak dah ni. Okey, jadi kan cikgu, yang menariknya Jamboard ni dia auto save. Jadi cikgu tak perlu susah hati.
kalau terlupa nak save, cikgu tertutup ke, dia akan ada dalam drive cikgu. Ya. Okey, misalnya kata kalau saya tutup ni, even kalau saya tutup ni pun, cikgu-cikgu masih boleh dapat akses, tak ada masalah. Ya, dia boleh bila-bila. Begitu juga pada murid kita. Kita bagi link pagi ni, esok pun dia nak akses pun boleh lagi, tak ada masalah. Ya. Okey, kalau saya tutup ni, jadi saya punya Jamboard tu tadi akan berada di di Google Jamboard saya ni lah ya. Jadi saya dia loading ya. Tengok cikgu, dia ada dekat yang terawal ni. Okey, bengkel Jamboard 30 April ni. Dekat sini. Okey. Okey, jadi saya tunjukkan cikgu-cikgu contoh-contoh yang kita boleh gunakan. Okey, yang ini okey, yang ini saya guru bahasa Inggeris, jadi banyak perkongsian saya tu mungkin lebih kepada bidang saya. Namun demikian, ia boleh diaplikasikan ke semua PDPC, ya, tak ada masalah. Okey, sebab ia bergantung kepada penggunaan cikgu lah ya, bagaimana cikgu nak aplikasikan kepada murid-murid cikgu ya, kreativiti cikgu masing-masing. Okay, contohnya yang ini kan, yang ini cikgu, yang ini dia ialah image tau cikgu, image. Jadi saya cuma insert image di dalam ni, dan contohnya kalau saya nak mengajar murid dalam Google Meet ya, satu sesi PDPC online, saya nak terangkan tentang semua perkataan-perkataan ni. Jadi saya boleh gunakan pen untuk kita annotate lah ya. Ini boleh jadi annotation ya. Kalau saya nak kata okey apa maksud ni kan. Okey apa maksud ni. Okey kita boleh terus annotate dekat ataupun edit dekat atas gambar tu sendiri ya. Okey macam tu lah ya. Kita nak stress it out. Okey. Kalau cikgu boleh cubalah yang lain-lain. Okey. Tentu, okey. Ini satu cara. Okey. Cikgu letakkan gambar dan cikgu boleh gunakan pen untuk terangkan tentang gambar tersebut. Atau kalau cikgu nak share pada murid, untuk murid bagi sticky note ke apa ke, itu terpulang lah. Cikgu sesuaikanlah ya bagaimana cikgu nak guna untuk murid-murid cikgu. Okey. Okay, ini contoh bila kita edit gambar. Okay. Satu lagi ialah siapa ya cikgu? Okay. Satu lagi ialah bila kita gunakan ni ya. Okay. Let's say kita bagi tugasan pada murid untuk lengkapkan mind map ke, okay, peta-peta I-Think ke, okay, kita juga boleh gunakan Jamboard, ya. Kita letakkan sebagai guru kita bagi dulu Jamboard kosong dan cikgu insert image, ya. Cikgu insert image peta-peta I-Think yang macam ni, okay. Okay, peta-peta I-Think yang macam ni. Kosong je. Okay, selepas tu cikgu boleh share pada murid untuk murid lengkapkan. Okay, lengkapkan peta tersebut. Okay, contohnya saya nak buat dekat sini, apakah ciri-ciri pelajar cemerlang kan? Ya, so dia akan letak tajuk dekat tengah-tengah ni. Jadi kalau cikgu tengok kan,
sebab peta IT ni ialah image, ya. Jadi bila kita klik dekat peta ni, bila kita klik kat dia, dia aktif, jadi dia akan ke depan. Okay. Kalau kita klik di luar ni, di luar daripada Jamboard ni, di mana-mana di luar Jamboard, akan keluarlah sticky note yang kita pun telah letak tadi, ya. Okay. Cuma saya just nak tunjukkan cikgu yang ini sebenarnya image, ya. Dia bukan saya lukis atau apa. Kalau cikgu yang pandai lukis ke, cantik lukis bulat tu okey lah, boleh lukis, ya. Tapi kalau nak letak image, begini cara dia. Cikgu boleh letak image yang menunjukkan ruang-ruang ni, kan cikgu boleh letak. Okay. Sebab saya ada beberapa image lighting ni, ya. Jamboard saya, Jamboard. Okay. Ada beberapa ni yang kita boleh guna pakai, kan. Contohnya yang ini. Okay. Dan dia masuk. Okay. Contohnya kalau saya tak nak yang belakang ni, kan, saya boleh delete. Saya boleh masuk yang baru. Okay. Saya nak macam ni. Jadi kita bagi tugasan ni pada murid Jamboard bersama dengan dah siap-siap dah dia punya peta tu untuk mereka lengkapkan. Cikgu bagilah tajuk apa-apa dan mereka akan lengkapkan. Okay? Ini salah satu contoh lah, ya, penggunaan mind mapping punya tools, kan, ya, peta-peta lighting lah. Okay, ini saya patah balik. Okay. Bila yang dah siap, kalau yang dah siap tu, kan, cikgu, contohnya akan jadi macam ni lah, ya. Ni kot, ni. Okay. Kalau murid dia dah siap, kan, dia akan jadi lebih kurang seperti ini, ya. Gambar-gambar dan peta lighting tu di belakang, dan sticky note tu sebegitu, macam tu lah, ya, lebih kurang, ya. Okay. Jadi tadi saya tunjukkan cara kita share sebagai link, ya. Tapi cikgu pun boleh masuk ke dalam Google Classroom juga. Dari Google Classroom tu dia lebih baik sebabnya semua Jamboard budak-budak ni dia akan tersimpan dalam folder dalam Google Classroom. Okay. Dan dalam Google Classroom cikgu boleh juga buat kolaborasi. Itu nanti saya akan tunjukkan. Okay. Untuk Jamboard ni, ya, cikgu. Okay. Cikgu boleh buat kolaborasi. Maksudnya aktiviti aktiviti berkumpulan murid-murid, ya. Macam mana cikgu nak share tu? Kalau secara share link tadi, cikgu boleh share, lepas tu cikgu just cakap pada murid, okay, ini untuk grup pertama. Jadi sebelum tu cikgu dah agihkan murid lah ikut grup. Okay, satu grup 3 orang. Okay, 3 orang ni saja yang edit Jamboard pertama. Lepas tu 3 orang lagi buat Jamboard kedua. Itu mungkin kita boleh guna konsep kolaborasi lah, ya, melalui share link ni. Okay. Nanti dalam Google Classroom ni saya akan tunjukkan juga cara kita boleh buat assign kolaborasi kepada murid-murid ikut nama-nama mereka lah, ya. Okey, jadi ini satu. Okay, cikgu. Boleh ke cikgu-cikgu, mana-mana cikgu yang ada hari ni, untuk cikgu buat satu Jamboard, ya, saya bagi masa untuk cikgu buat satu Jamboard cikgu, dan cikgu cuba share, ya, cuba share dalam ruangan link chat ni, link Jamboard cikgu. Nanti saya akan cuba buka dan tengok betul ke cikgu share tu kita boleh akses dan kita pun boleh
bagi respon kepada Jamboard cikgu. Okay? Okay. Jadi cikgu boleh buat dulu cikgu. Cikgu create dulu Jamboard cikgu. Sama ada daripada Google Drive, cikgu pergi cikgu klik Google Jamboard. Atau cikgu pergi direct ke jamboard.google.com. Sebenarnya Jamboard ni cikgu, kalau cikgu biasa dengan aplikasi Google, dia tak susah kita nak akses. Sebab cikgu bayangkan macam cikgu nak akses Google Docs, Google Site, Google Sheet, Google Slide. Dia semua dekat dalam ni. Google Classroom kan? Google Classroom kita pun dalam ni. Dia kalau cikgu nampak 3 titik bertindih ni kan cikgu kat mana-mana, cikgu tak akan sesat. Mesti semuanya berada dalam satu tempat ni. Jamboard dapat cikgu akses dalam ni lah. Ya? Okay. Jadi cikgu-cikgu cuba dulu dan nanti cikgu yang dah ada link Jamboard dah sudi untuk share pada kami semua ni, cikgu masukkan dalam ruang chat dia. Okay, saya tengok dulu soalan kat sini. Double pen tak keluarkan apa-apa, macam tak ada ink je. Ya ke cikgu? Tukar background hitam. Kalau background hitam, boleh je cikgu. Okay. Saya kalau background hitam, kita pakai pen yang warna apa tu? Warna yang cerah tu okey cikgu. Okay. Okay, background hitam cikgu. Okay. Pen, kalau pen hitam tak boleh lah. Okay, kalau kata saya buat pen putih ya cikgu. Okay, saya boleh guna warna pen yang bukan hitam. Yang lain semua boleh cikgu. Okay. Okay. Kalau hijau, boleh. Dia boleh cikgu. Dia tak ada masalah. Ya. Okay. Boleh. Dia kalau background tu background biru, dia jadi macam tu lah. Jadi saya suka kalau nak ini biar background gelap, dia akan nampak lebih jelas tulisan yang cikgu tulis. Okay. Kalau background putih, yang tulisan putih tak nampak lah. Yang lain tu okey lah, nampak. Ya. Okay. Okay. Kalau kongsi boleh tak hasilan pelajar tu bersifat jawapan individu? Boleh cikgu. Okay, bila kita nak secara individu, itu yang dalam Google Classroom tu yang sangat-sangat mudah. Kita nak bagi tugasan secara individu. Jadi dia tak akan kacau dokumen asal. Setiap murid akan terima kopi masing-masing. Ya? Itu yang saya suka Jamboard ni kerana ada dia lebih mudah bila integrasi dalam Google Classroom. Okay? Sebab kalau kita bagi link direct kepada murid, semua boleh masuk. Melainkan kita sendiri kena bagi arahan, okey, yang ini hanyalah akses kepada siapa-siapa ni, 3 orang ni. Okey. Ada tak cikgu-cikgu yang boleh share Jamboard yang cikgu dah buat? Cikgu masukkan dalam ruangan chat tu ya. Cikgu klik share, ya, klik share ni. Cikgu pastikan tukar kepada anyone with the link can edit. Can edit. Okay. Lepas tu cikgu save. Lepas tu cikgu ambil link tu. Ambil link yang kat atas ni. Paste. Okay.
Okay, cikgu. Saya bagi masa untuk cikgu buat dulu. Mungkin ada beberapa cikgu yang hampir nak siap tu. Cikgu just paste dalam ruangan chat tu ya. Jadi kita boleh, saya boleh tunjukkan kat sini terus bagaimana saya akses kepada Jamboard cikgu. Ya, dan mungkin orang lain pun boleh akses Jamboard kawan-kawan. Dan kita bagilah komen-komen dan respon kan. Okay. Okey, terima kasih. Nampak ada Cikgu Azra kat sini dah share kan. Okey, Jamboardnya. Okey, jadi saya klik dan nak buka ni. Okey. Jadi kita boleh nampak kat sini tentang COVID, COVID-19. Apakah ucapan? Okey. Jadi kita bolehlah letak kat sini. Saya pun nak bagi juga. Kawan-kawan lain bolehlah masukkan apa-apa respon masing-masing melalui sticky note ni kan. Okey. Kalau cikgu tengok kan, dia akan ada yang besar, tulisan dia cantik besar, ada yang kecil kan macam ni. Yang ini kita memang tak ada kat dalam Jamboard ni untuk kita besarkan font, edit font ke apa ke ya. Itu memang dah di setting dalam Google Jamboard ni. Jadi kita kena terima je lah. Dia jadi kecil kalau tulisan tu perkataan tu panjang. Dia kecil. Kalau perkataan dia pendek-pendek macam ni dia jadi besar kan. Cuba tengok. Okey. Okey. Jadi ni Cikgu Hazra punya. Tahniah. Betul cara Cikgu Hazra share. Kita semua boleh edit di dalam Jamboard cikgu sekarang ni. Okey. Jadi kita pun boleh bagi juga apa ni tugasan macam ni lah ya. Kadang-kadang kita saja nak bagi tugasan untuk seronok je pada murid-murid kita dalam tempoh PKP ni. Tahu anak-anak murid kita pun stres juga. Semua subjek semua nak bagi kerja rumah kan. Jadi sesekali kita bagilah yang santai-santai untuk mereka bagi pendapat ataupun tanya tentang apa yang tengah dia orang fikirkan, apa yang dia orang buat, aktiviti dan sebagainya lah. Okay. Alright cikgu, tahniah. Okay, kita tengok juga lagi yang lain. Jadi saya pergi tengok sekejap ya. Dekat Meet. Okay, Cikgu Fatimah ya. Okay, kita tengok Cikgu Fatimah ni ya. Cikgu Fatimah punya okay tentang stay home activity. Wah, comel ni. Ini menarik kan? Ada gambar-gambar. Okay. Tengok gambar yang bergerak pun ada. Tengok ni. Okay. Comel. Tahniah cikgu. Ini pun salah satu cara kita nak gunakan Jamboard ni, letakkan grafik lah, gambar-gambar sebegini kan. Okay. Cikgu juga boleh ya sebenarnya kalau cikgu tak nak budak edit kan, jangan bagi sharing tu can edit. Cikgu nak bagi dia orang tengok aja, tengok dan baca ke ataupun mungkin bagi maklumat sahaja menggunakan Jamboard. Cikgu bila share tu, cikgu buat can view sahaja. Jangan buat can edit. Kalau can view, budak tengok je lah. Dia pun tak boleh. Ikon semua tak keluar. Jadi mereka hanya boleh tengok sahaja. Okay. Ini pun satu juga cikgu boleh bagi kepada murid-murid. Okay, tanya cikgu. Menarik. Okay. Saya tengok lagi lah. Yang lain-lain ramai ni nak share ni kan. Okay, mana sempat saya tunjuk lah ya. Sebab saya ikut urutan je lah Cikgu Khairul Niza. Saya klik dulu Cikgu Khairul Niza punya. Okay. Okay. Jadi kalau murid kan cikgu, biasanya murid kita ni dia akses menggunakan device, handphone mereka. Tak ada masalah. Mereka boleh
Terus juga akses guna phone. Phone akan detect Jamboard tu, dia terus akan buka ke Google Chrome dalam phone. Kalau murid tu dia ada install apps Jamboard, link tu dia akan terus buka di apps Jamboard. Ya. Okay. Ini saya buka Cikgu Karuniza tentang apa fungsi belanjawan negara. Jadi mungkin kat sini budak-budak akan masukkan tentang fungsi apa fungsinya lah kan ya. Okay, menggunakan sticky note di sini ya. Okay, nanti ada gambar dan sebagainya. Right. Itu cikgu. Ini tentang belanjawan. Yelah hari ni saya semua cikgu-cikgu botek kan, TVET kan. Jadi seronok juga, saya pun dapat juga belajar benda-benda baru yang daripada bidang TVET ni ya. Okey. Menarik cikgu. Tahniah. Tengok. Jadi ini image ni dia bagusnya sebab dia macam PNG kan cikgu. Belakang tak ada background apa-apa. Jadi dia menarik lah ya bila kita pilih image-image yang bersesuaian dan tambah image ni background dia memang putih. Ya, jadi nampak dia background dia tak ada kat situ. Okay. Ini saya pergi cepat-cepat lah. Saya mungkin tak dapat tunjuk semua. Saya tengok tunjuk beberapa je lah ya cikgu-cikgu. Tunjuk beberapa dulu. Cikgu. Okey. Yang ini lain nampaknya. Tanya cikgu. Yang ini cikgu dah buat siap-siap macam table kan. Dalam bentuk garisan tu. Okey. Tugasan dia kat sini, murid cari gambar sesuai. Okey, dan letakkan pada ni. Okey. Okey cikgu, menarik juga ni kan? Terima kasih cikgu kerana kongsikan cara ini juga. Ya. Di mana Jamboard ni diberi tugasan dalam bentuk table dan murid-murid lengkapkan setiap kolom-kolom tu ikut apa yang arahan cikgu lah, gambar dan sebagainya. Okey. Okey, menarik. Yang ini tentang rekod bentuk instrumen perniagaan. Okey, tajuk kan. Okey. Yang ini, okey. Yang ini pun, okey. Jadi kan cikgu tengok, macam ni kalau saya select, dia akan hilang. Tapi kalau kita select kat mana-mana, dia ada je. Okey, tak ada masalah. Okey. Ciri-ciri pereka cipta. Jadi, masukkan kat sini. Okey. Jadi, kalau cikgu nak besarkan sikit, cikgu boleh besarkan sikit lah. Ya. Dia punya tu. Ataupun, kalau cikgu suka guna background IT ni, cikgu boleh cari yang dah ataupun size dia tu kan, dia size macam rectangle, dia memanjang. Jadi dia akan elok-elok cantik dia cover kat sini. Kalau macam ni pun okey sebab dekat ruangan sini kan cikgu boleh bagi komen-komen. Komen-komen ke ataupun kan cikgu nak semak ke nak bagi apa, cikgu boleh tulis ruangan ni. Tak masalah. Okey, tahniah. Ini aplikasi penggunaan IT. Baguslah semua. Saya pun kagum tengok cikgu-cikgu Kintas Selatan semua sangat kreatif. Cepat je tangkap dan boleh dah fikirkan aplikasi yang aplikasi Jamboard ni penggunaannya dalam subjek masing-masing ya. Jadi saya tengok kat mana. Saya saja nak tengok-tengok lah kadang seronok juga tengok idea cikgu-cikgu semua ni kan. Okey. Ya, saya buka dulu beberapa yang awal ni lah ya. Okey. Yang ini berkaitan dengan apa cikgu? Seronok tak belajar Jamboard. Okey. Jadi cikgu yang mana boleh bagi komen kan? Okey, tanya cikgu. Ya, satu-satu cara yang cikgu sekarang ni guna pakai. Sekarang saya tak ingat tadi nama cikgu
yang share berkaitan ni tadi. Yang ini cikgu boleh, ini sama juga konsep macam refleksi kan cikgu. Kalau kita bagi murid, faham tak apa pandangan dan topik hari ni, faham ke tidak kan? Macam parking lot, macam apa ni, tanya macam exit ticket, exit ticket untuk refleksi murid-murid lah. Okey. Jadi kita boleh gunakan sticky note Jamboard ni untuk fungsi tersebut. Ya, untuk tool parking lot, 21st century learning punya tool tu kan. Jadi saya pun boleh. Nah, cikgu. Menarik sangat. Okey, saya pun save. Ini saya punya lah ya. Okey. Okey, saya tengok yang lagi satu. Okey. Yang ini penggunaan nota bergambar. Yang cikgu boleh guna lah ya, dan cikgu boleh terus annotate dan cikgu boleh bagi tugasan kepada murid untuk mereka untuk buat apa-apalah kat sini, atau cikgu nak just share sahaja sebagai view pun boleh ya. Cikgu buat dulu nota-nota cikgu, mungkin cikgu guna pen ke apa ke macam ni kan, sticky note ni, tu cikgu terus dia bagi pada murid ya. Saya tadi lupa nak cakap pada cikgu satu benda tadi ya. Kalau cikgu perasan macam ni, okey, cikgu ni kalau cikgu perasan dia tak ada ikon tepi ni kan, sebab ini adalah view sahaja. Ini macam nota dan nak view sahaja pada murid. Okey. Jadi that's why dia tak ada ikon boleh letak sticky note, tak ada pen. Okey. Saya tadi lupa nak cakap pada cikgu, kat atas ni kalau cikgu perasan ya, yang ini ialah slide, frame Jamboard cikgu ya, frame Jamboard cikgu. Okey, kalau tadi kan, kalau saya nak add slide yang seterusnya, dia bukannya boleh satu whiteboard je cikgu, dia boleh banyak. Kita boleh add beberapa frame. Maksudnya habis slide pertama tu, boleh kita pergi ke slide yang kedua ni, ini dia akan buka slide baru yang kosong. Okey, mungkin ada sambung kan daripada slide pertama masuk slide kedua. Okey, sini. Kalau cikgu rasa dah macam terklik banyak pula nak delete, pergi je dekat titik 3 titik tu cikgu delete. Yang ini atas ni tadi saya lupa nak cakap kat cikgu ya. Ini kita boleh tambahkan slide whiteboard ni pada file yang sama ya, file yang sama. Tak perlu cikgu nak buka file banyak-banyak. Ni satu topik tu kita boleh buka banyak frame. Okey. Okey, tanya cikgu. Right, yang ini tadi tentang RPT 45 sistem vertigasi. Okey. Yang ini ya, penggunaan image, penggunaan sistem yang digunakan. Ni okey. Okey. Menarik cikgu. Jadi cikgu mungkin dah dapat idea lah kan sekarang bagaimana cikgu nak boleh gunakan Jamboard cikgu. Yang ini macam mind map jugalah kan. Dan ini view only. Kalau cikgu tak tahu macam mana view only, ni lah kat sini ni. Dia mesti ada keluar view only. Lepas tu kat sini tak ada paparan apa-apa ikon untuk cikgu klik. Edit tak ada. Ya. Ini ikon ni. Jadi ini macam sesuaikan ni kan, macam guna pen kan. Boleh, cikgu boleh buat sendiri dalam macam ni pun boleh. Tajuk, gambar. Okey, tanya cikgu. Okey cikgu, nampak memang menarik. Semua yang cikgu dah share tadi ya. Ada lagi yang baru masuk tu, saya just tunjuk dululah ya. Cikgu Wong, Cikgu Chong. Okey. Okey, saya tengok soalan dulu. Kalau tekan clear frame, adakah semua slide akan terpadam? Kalau tekan clear frame, hanya frame yang aktif tu sahaja. Hanya untuk itu sahaja. Okey.
Itu sahaja yang akan terpadam. Yang lain masih ada. Kalau cikgu tersilap, tak nak pun clear, tak apa, cikgu klik undo lah. Ya, contohnya kalau saya ni, saya clear frame. Kosong. Jadi berkata, silap. Tersilap. Cikgu klik je lah undo. Dia keluarlah balik. Ya, keluar balik. Ya. Okay. Saya tengok. Tadi dah kan. Yang ni. Yang ini, okay. Yang ni cikgu tadi dah ada juga yang letakkan tentang ni. Okay, gambar dan juga Jamboard. Jadi kita boleh masuk kat dalam tu. Tapi ada seorang ini ke tadi ya? Saya tak pasti cikgu mana tadi. Saya klik tapi dia macam minta permission. Mungkin ada dekat setting sharing cikgu tu ya. Okey. Cikgu Hazra, kita boleh tahu ke siapa yang lekat? Itu je satu Jamboard ni, dia sebenarnya anonymous. Kita takkan tahu siapa yang letak sticky note tersebut. Okay. Dia satunya sebab kita nak galakkan budak-budak kita ni supaya bagi feedback lah ya. Kita kata cikgu takkan tahu siapa yang ni, tapi kalau cikgu nak kontrol respon murid-murid itu untuk cikgu tahu siapa yang buat, lebih baik cikgu gunakan inilah Google Classroom dan cikgu boleh assign. Bila kita assign tu kepada spesifik budak ataupun kumpulan, dan kita akan dapat tahulah okey, ni tiga je yang buat. Jadi kita akan dapat lihatlah ya perkembangan setiap murid-murid kita tu berdasarkan pandangan mereka. Kalau kita just bagi open begitu saja, memang kita tak akan dapat tahu siapa yang post komen tersebut. Ya, hanya kita boleh je bagi arahan, kita boleh je tegaskan, bagi penegasan. Itu je lah yang kita boleh buat untuk lihat sama ada budak-budak ni boleh ke mendengar arahan, boleh ke berdisiplin bila mereka mengisi Jamboard kita lah. Ya. Okay. Kalau biasanya Jamboard ni kita akan share pada kelas kita yang mungkin dalam 20 ke 30 orang, itu tak ada masalah. Kalau kata limit untuk berapa yang boleh masuk, kalau serentak 50 orang sahaja yang secara serentak 50 orang saja yang dibenarkan masuk untuk edit serentak. Kalau dalam masa yang berlainan tak ada masalah, ya, dia tak ada akan clash ataupun lag ataupun sebagainya. Tetapi sebab sebelum ni saya pernah buat bengkel Jamboard ni juga, lebih daripada 50 orang nak masuk, memang akan ada problem untuk orang yang lebih daripada 50 tu, dia akan susah nak masuk sebab Jamboard ni dia terhad lah. Maknanya kalau secara serentak hanya 50 saja yang boleh masuk supaya dia tak terlalu slow kan. Dia masih boleh ni. Kalau terlalu ramai nanti memang jam lah jadi Jamboard tu. Okay. Ini saya tutup dulu. Okay. Okay. Baik, jadi selesai untuk bahagian yang ni. Perkongsian cikgu-cikgu, terima kasih banyak-banyak. Tahniah cikgu-cikgu semua yang telah pun tunjuk Jamboard cikgu masing-masing. Nampak sangat menarik dan nampak ada pelbagai variasi idea cikgu-cikgu masing-masing, dan cikgu di kalangan cikgu-cikgu nanti boleh ambil idea kawan-kawan cikgu kan. Okay. Saya pun nak tunjukkan antara yang kita boleh guna ya, contoh-contoh
yang pernah saya buat untuk murid-murid dalam masa PKP ni. Ya, saya bagi dalam saya bagi yang ini bagi link, ya, bagi link pada murid. Dan ni lah macam tadi lah, yang ni saya bahagikan mereka kepada pelajar perempuan, pelajar lelaki. Lepas tu saya tanya soalan tu lah. Saya mengajar bahasa Inggeris kan, jadi saya tanya soalan tu di atas, topik tu di atas. Mereka kena isikan di bawah ni pandangan mereka, siapa yang more complicated, boys or girls. Ya, jadi nampak mereka okey lah, mereka mendengar arahan dan mereka akan letak dan mereka bukan buat ni secara serentak, ya, mereka ambil masa, ada masa siapa-siapa yang free, dia orang edit, dia orang tambah, ya, sampai saya bagi dalam 2-3 hari je, lepas tu saya close lah, ya, sebab saya tak nak dah ada perubahan apa-apa dah. Jadi saya boleh bincangkan bersama mereka kan, bila saya besarkan ni, saya boleh bincangkan bersama mereka, saya boleh ambil read pen dan saya boleh semak kan, macam tu lah, ya, macam tu je. Okay. Okay. Ada juga yang cikgu boleh guna cara macam table tu boleh juga. Kalau cikgu dah ada image yang macam table, cikgu boleh tunjukkan. Macam ni kan. Yang ini semua sticky note nya. Dia punya tajuknya sebenarnya macam SWOT analysis lah. Analysis SWOT. Jadi kita boleh gunakan belakang ni dia macam image. Okay, jadi masukkan sticky note tu, tempelkan di atas table tersebut. Ya. Okay. Sekarang cikgu, saya nak tunjuk pula kepada cikgu bagaimana kita nak share dalam Google Classroom. Ya, dalam Google Classroom. Okay. Contohnya kalau cikgu dah ada satu kelas, ya. Saya ambil satu kelas saya. Okay. Dan cikgu ada dah tugasan Google dalam cikgu nak bagi tugasan Jamboard dalam Google Classroom kepada murid-murid, ya. Macam mana caranya? Macam biasa, macam mana cara cikgu nak upload bahan ataupun quiz ke sebagainya, pergi ke classwork kan cikgu. Okay. Jadi bila kat classwork ni, cikgu create assignment. Ya, cikgu create assignment. Okay. Okay, bila cikgu create assignment, dia akan keluar paparan sebegini kan. Jadi cikgu bolehlah letak tajuk dulu. Contohnya, ini apalah tajuk saya pun dah tak ingat. Kata dia lah tugasan. Katalah bagi circle map. Asking depression lah contohnya ya. Okay. Contohnya apa perajuk lah ya cikgu. Contohnya saya nak tunjuk yang di bawah ni. Okey, bila cikgu nak add, sekarang ni cikgu nak add ya. Add Jamboard. Ya, Jamboard tadi cikgu nak bagi pada murid melalui Google Classroom. Jadi Jamboard tu cikgu dah kena buat dululah siap-siap. Ya, cikgu dah buat dulu siap-siap. Jadi dia Jamboard cikgu berada di dalam Google Drive. Ya, ingat tadi cikgu kita pergi melalui Google Drive. Jadi apa pun Jamboard cikgu ni dia berada dalam Google Drive. Jadi cikgu pergi add tadi, cikgu klik Google Drive. Ya.
cikgu beri Google Drive. Jadi nanti saya nak tengok. Mungkinlah saya nak bagi yang ini tadi. Yang circle map ni lah. Contoh, okey lah kalau kata inilah ya. Contohnya saya nak bagi yang ni. Yang ni kosong je kan cikgu? Okey. Saya nak bagi tugasan melengkapkan peta tu kan? Peta mapping tu. Okey. Okey. Bila di sini kan cikgu, ada dekat hujung ni, students can view file. Okey. Sekarang cikgu nak bagi tugasan pada murid Jamboard ni untuk mereka boleh edit. Jadi, cikgu boleh pilih students can edit file. Okey, atau cikgu boleh pilih make a copy for each student. Apa bezanya? Bila student can view file, of course dia tengok je lah. Kalau cikgu pilih students can edit file. Students can edit file ni maksudnya bila cikgu share ni, student dalam kelas ni dia boleh edit file yang sama. File yang sama. Okay. Ataupun kalau cikgu nak buat secara individu, seorang satu file. Seorang satu file jadi cikgu buat make a copy. Make a copy for a student. Jadi setiap murid dalam kelas ni, dalam kelas ni semua akan menerima Jamboard masing-masing secara individu dan mereka edit secara individu. Dan siapa yang buat tu, cikgu boleh dapat bila mereka turn in kan cikgu, bila mereka turn in ada nama mereka dekat file Jamboard, tak ada masalah, cikgu akan tahu siapa yang hantar. Ya. Itu kalau untuk each student lah. Okay. Kalau kata untuk berkumpulan kan cikgu, berkumpulan, katakan ini Jamboard group 1. Okay, saya nak students can edit file, tapi saya nak hanya beberapa student saja. Grup pertama ni 3 ni je. 3 orang ni je grup pertama. Atau 5 orang kita pulang lah. Okay. Jadi dekat sini yang cikgu tentukan bagaimana cikgu assign Jamboard cikgu ni. Adakah murid semua edit satu file yang sama? Adakah setiap murid dapat file berbeza masing-masing? Atau adakah cikgu nak assign kepada beberapa pelajar untuk edit file ini? Ya cikgu? Okay. Jadi, okay. Jadi kalau cikgu add lagi, bila cikgu dah lengkap kat sini kan, point ni terpulang lah, cikgu dah letak berapa. Due date, contohnya, topik terpulang, okay, dan cikgu assign. Jadi bila cikgu assign, hanya mereka bertiga ni sahaja yang akan terima notification dan nampak yang ini. Okay. Kalaulah saya tambah lagi satu dokumen kan. Okay. Saya tak pasti kalau saya boleh letak, dia tak boleh. Ya, kalau kita nak tambah lagi satu, kena nama dia yang lain lah ya. Kalau lah kata yang lain kan. Okay. Sama juga bila students can edit file ni, cikgu assign pada tiga ni juga yang akan dapat lihat lah ya. Kalau cikgu nak buat lagi satu, cikgu kena buat assignment lagi satu untuk group lagi satu lah. Ya. Sebab rasanya kalau dalam satu assignment hanya yang sama je. Ya. Kita tengok ya. Okay, kalau kata saya ketiga ni, saya nak add Google Drive. Sebab sebelum ni saya buat asing-asing. Kalau yang sama, kita tengok. Okay. Dia tak boleh nak tukar pada yang lain lah.
Jadi dua-dua ni akan assign kepada siapa yang kita hantar. Ya, pada mana yang kita pilih. Okay. Okay, jadi satu ni je lah ya. Saya hantar satu je untuk 3 orang tu. Ini ialah dalam bentuk kolaborasi. Jadi 3 ni akan bertanggungjawab untuk edit grup 1. Bila nak apa saya assign. Untuk yang seterusnya kita buat assignment baru untuk grup kedua. Okay. Jadi dia akan berada dekat sini. Okey tak cikgu? Cikgu faham tak konsep bila dalam Google Classroom ni cikgu? Satu soalan jawab ramai-ramai dan satu lagi secara individu. Ya, betul cikgu Nurul Ain. Betul, pemahaman cikgu tu betul lah. Jadi itu bila dalam Google Classroom tu kita boleh bagi tugasan tu lebih kontrol sikit lah ya, sama ada kita nak pada semua jawab satu ataupun setiap seorang satu ataupun kita nak assign spesifik. Macam dalam satu kelas tu ada 5 kumpulan. Jadi ada 5 Jamboard sahaja yang cikgu nak assign kepada mereka. Satu Jamboard dalam berapa ahlinya cikgu buat dulu. Jadi itu ada kolaborasi online berlaku. Ya, walaupun dalam tempoh PKP ni mereka masih berkolaborasi untuk edit satu Jamboard yang cikgu dah assign. Cikgu boleh cubalah kepada murid-murid cikgu tengok macam mana feedback mereka lah ya. Kadang-kadang benda-benda online ni biasalah akan ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Tak ada masalah cikgu. Yang penting kita cuba je. Kita bagi pengalaman tu kepada murid-murid kita dan mereka tahulah ada juga ni Jamboard ni macam ni kan. Okay, ni saya didik lah kan murid saya kan. Tengok apa pula cikgu ni bagi ni kan tiba-tiba. Okay, saya delete dulu. Memang cikgu boleh delete daripada situ je. Okay. Okay cikgu, jadi dalam Google Classroom itu yang saya nak tunjukkan pada cikgu. Berlaku kolaborasi. Ya. Dan cikgu boleh assign ya. Ikut pilihan cikgu lah masing-masing. Dan semua yang cikgu assign, Jamboard dan sebagainya semua akan berada di dalam classroom ya. Bila dalam Google Drive, apa yang berlaku dalam Google Classroom, semuanya akan berada dalam folder Classroom. Ya. Folder Classroom. Dan dalam folder Classroom tu, yang ini semua kelas-kelas cikgu lah ya, kelas-kelas cikgu. Okay. Jadi saya pun tak ingat tadi. Jadi setiap apa yang cikgu assign tu dia akan berada di dalam folder kelas. Okay, dalam folder kelas aktiviti-aktiviti yang cikgu pernah buat dia akan berada dalam tu. Kalau Jamboard tu dia akan keluar lah macam ni. Yang ini macam ni lah. Ini contoh. Okay. Ini semua sama. Okay. Itu contoh untuk yang Jamboard di dalam Google Classroom dan di mana yang disimpan dan cikgu boleh rujuk ya kemudian. Semuanya berada dalam Classroom. Okay. Saya nak tunjukkan apa ni. Last lah saya nak tunjukkan ni ya. Saya pergi tab ni. Okay, jadi saya harap cikgu-cikgu jelas, jadi dapatlah juga satu ilmu yang baru hari ini yang mungkin cikgu bolehlah nanti explore masing-masing secara sendiri dan cikgu boleh guna dalam mana-mana kelas-kelas cikgu kan, dan tengoklah feedback murid macam mana kan. Mula-mula tu mungkin mereka akan rasa macam mana ni cikgu tak tahu dan itu begini, tak apalah cikgu just pelan-pelan ajar diorang apa yang perlu buat, nanti mereka okey. Okay.
Jadi yang ini secara rumusan lah apa Jamboard ni. Sebenarnya kalau cikgu tengok ya paparan kat sini, banyak kan tentang Jamboard ni. Dia digital whiteboard, dia easy access, kolaborasi digital, interaktif, boleh share di Google Classroom, menggalakkan aktiviti, plan learning space kan, ruang beri pendapat. Yang ini semuanya berkaitan dengan Jamboard ni lah. Apa dia sebenarnya Jamboard ni? Dia no boundaries, maknanya di mana-mana. Kalau saya nak share Jamboard supaya saya pada orang di luar negara, luar Malaysia pun boleh. Cara dia share macam tu je lah. Ya? Dan dia orang akan boleh respon. Okay. Jadi Jamboard ni tadi kalau untuk guru dan teacher kita boleh bina Jamboard melalui Google Drive ya. Daripada Google Drive tadi cikgu create Jamboard. Cikgu boleh share di Google Classroom. Cikgu boleh share Jamboard kepada pelajar. Ini okey, dan cikgu boleh assign di Google Classroom lah. Okey. Itu sebagai teacher. Dan antara aktiviti-aktiviti yang cikgu boleh gunakan ialah ni sebagai ruang kreativiti. Yalah saja kita nak cungkil kreativiti murid-murid ni dengan menggunakan Jamboard, parking lot ya. Refleksi pandangan mereka tentang topik tersebut, brainstorming, ideas, kolaborasi berkumpulan ya, seperti mana dalam Google Classroom, sequencing atau sorting, mereka boleh susun atur ya, mungkin menggunakan iThink atau sebagainya. Ni peta iThink ni. Refleksi, okey, buat satu proses. Daripada Jamboard pun mereka boleh buat satu proses di mana mereka boleh letak gambar-gambar, buat satu kitaran apa-apa, satu proses daripada mula hingga ke akhir atau pulang kepada murid-murid macam mana nak persembahkan menggunakan Jamboard ni. Exit ticket, yang ini tentang apa selepas PDPC cikgu ataupun selepas topik tersebut, Jamboard boleh digunakan sebagai exit ticket. Untuk perancangan, planning, nak planning sesuatu, kita boleh gunakan ya. Cikgu boleh anggapkan ni macam kalau whiteboard sebenar, kita conteng kan. Kita conteng dekat whiteboard kita letaklah apa segala, apa yang teringat dekat fikiran, kita letak dulu, okey. Perancangan kita dan sebagainya. Mak pembalas, ya betul, dan juga timeline atau garis masa ni macam kronologi lah ya, kronologi. Mungkin nota dalam bentuk kronologi tahun-tahun dan sebagainya. Kita boleh guna juga di Jamboard ni. Ya. Okay, right. Ini sajalah saya letak rakan-rakan JU saya yang sama-sama kami berkongsi segala ilmu sedikit yang kami ada, antaranya Cikgu Rina, so pasti dah kenal lah ya. Dia lah yang menghubungi saya untuk berkongsi pada hari ini. Jadi saya tak pasti Cikgu Rina ada ke tidak ya. Ini jadi ini antara kawan-kawan saya lah ya, yang mungkin cikgu pun kenal juga. Okay. Baik. Okey cikgu, ada apa-apa soalan ke cikgu nak tanya berkaitan dengan Jamboard ni? Saya rasa mudah kan cikgu ya? Cikgu mungkin dah rasa macam boleh cikgu guna nanti untuk pelbagaikan tugasan cikgu pada murid. Kadang-kadang kita banyak bagi tugasan quizzes ke Google Form, cikgu pun ada bagi tugasan daripada Google Classroom secara Google Docs ya, ataupun nota-nota guna Google Slide, PowerPoint dan sebagainya. Jadi kadang kita dah hilang idea apa lagi lah nak bagi tugasan kat murid ni kan, tak tahu nak bagi apa dah. Salah satunya cikgu boleh cubalah Google Jamboard ni. Selain tu kalau mana-mana cikgu yang gunakan Jamboard ni sebagai meet ya, masa dalam sesi meet seperti ini dengan murid pun boleh juga. Ya. Okey.
Okey, ada apa-apa soalan ke cikgu? Kalau ada apa-apa soalan boleh cikgu tanya dalam tu, boleh saya jawab. Okey. Boleh faham, alhamdulillah. Okey. Di sini saya juga nak share nota, ya. Saya akan share nota kepada cikgu-cikgu. Mungkin cikgu boleh rujuk sekiranya ada yang masih cikgu kurang jelas ataupun terlupa, ya, ataupun nak rujuk kembali nota kan, saya masukkan dalam ruangan chat ni link kepada nota saya dalam bentuk PDF. Jadi cikgu bolehlah download dulu ataupun cikgu save dulu, masukkan dalam Google Drive cikgu dulu ke, ya. Supaya cikgu ada bahan untuk cikgu rujuk semula sekiranya ada yang cikgu terlupa ya nanti selepas ni. Okey. Baik cikgu. Dapat ya cikgu? Kalau ada yang dah buka, dapat akses ke tidak? Saya takut nanti saya tersalah share, tak dapat akses. Oh, tahniah Cikgu Mimi. Dah terus bagi pada murid ya dan ada reply. Tahniah. Oh, cepat je kan? Betul. Itu yang saya maksudkan. Jamboard ni dia cepat. Bila kita share tu kan cikgu, murid dia boleh terus respon. Tak perlu dia nak login ke apa ke pun kan. Dia terus boleh reply. Okay. Macam ni pun ada yang pernah saya buat tu. Ya cikgu boleh cuba masing-masing. Dapat ya nota? Okey. Baik. Okey. Jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan tu itu saja sebenarnya perkongsian saya tentang Jamboard. Jadi kalau cikgu dah betul faham macam mana nak bina Jamboard cikgu pun dah berjaya share. Yang ini adalah yang murid saya buat tentang ni. Jadi ada banyak kat sini kan. Dia pun dah tajuknya itu. Okey. Jadi kita boleh adjust kan. Yang ini tentang COVID lah. Apa pandangan mereka. Idea mereka tentang how to curb COVID. Kita masukkan dalam ni. Memang dah penuh dah. Okay. Okay. Jadi cikgu-cikgu, saya rasa itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan Jamboard. Saya stop presenting dulu. Okay. Saya harap cikgu-cikgu semua telah dapat satu ilmu baru hari ini yang cikgu boleh gunakan untuk murid-murid cikgu dan sekiranya cikgu ada masalah apa-apa dan cikgu nak bertanya dengan saya direct, boleh cikgu ke Telegram, cikgu search saja nama saya. Sekejap ya, saya present balik saya punya slide tadi. Itu ya nama saya Shimi dalam Telegram. Ya, cikgu search nama saya dalam Telegram, cikgu bolehlah nak bertanya direct terus dengan saya ya. Berkenaan dengan penggunaan Jamboard ni ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua cikgu atas
participation. Participation apa ni? Kerjasama cikgu, participation cikgu dengan bengkel saya pada hari ini. Terima kasih kerana ramai tadi telah berkongsi Jamboard masing-masing yang sempat saya tunjukkan tadi. Tahniah, semuanya sangat kreatif dan sangat menarik. Dan saya harapkan cikgu dapat nanti aplikasikan Jamboard ini ke dalam PDPC cikgu masing-masing ikut kesesuaian subjek cikgu. Dalam tempoh PKP ni sebenarnya seronok juga kita eksperimen pelbagai tools-tools online ni. Bukan apa sebab bila kat sekolah nanti kadang-kadang kita dah tak sempat dah nak buat benda-benda macam ni sebab murid bukan ada direct terus akses kepada phone ke kan. Tapi sekarang ni semua dah ada phone kan. Murid-murid ni sekarang dah ada phone jadi kita gunalah benda-benda macam ni supaya yang mana ada phone tu seronok lah dia orang boleh terus bagi feedback dan respon kepada Jamboard cikgu. Ya. Baik, terima kasih semua cikgu-cikgu. Saya serahkan semula kepada Puan Aizam untuk